Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya. Kita akan buat soalan berkenaan dengan soalan percubaan yang ini Sabah Tawau. Sabah Tawau. Saya ambil daripada Bumi Gemilang. Ini terima kasih lagi sekali kepada Bumi Gemilang sebab menyediakan koleksi soalan-soalan percubaan SPM yang paling baru untuk kita bincangkan bersama-sama supaya dapat memberikan sedikit pengalaman kepada kamu dalam menjawab soalan SPM. Okey. Jadi tengok bahagian A bahagian A ni 40 markah macam saya bagi tahu kamu, kita target 40 bahagian A, kita target adalah 30 daripada 40 buat. Ini buatlah. Maksudnya kamu kena buat soalan tu 30 daripada 40. Betul salah kemudian cerita. Kena buat macam ni. Maksudnya mungkin ada 10 markah daripada bahagian ni mungkin kita tengok macam susah sikit, kita tinggal ke apa, tak aktif buat. Itu biasa. Normal Tapi 30-40 kena reti buat. Jadi ni contoh soalan pertama. Cikgu Amri ingin menghadiahi muridnya dengan 6 buah buku matematik dan buku sejarah. Okey. Harga sebuah buku matematik dan sebuah buku sejarah masing-masing ialah 20 dan 40. Cikgu Amri membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sejarah dengan jumlah bayaran 160. Hitung bilangan buku matematik. Okey, kita tengok ayat dia satu-satu. Ini kita panggil dia dalam topik persamaan serentak lah ni. Yang pertama, Cikgu Amri ingin menghadiahi muridnya dengan 6 buah buku matematik dan buku sejarah. Maksudnya jumlah buku dia 6. Jumlah buku dia adalah sebanyak 6 buah. Okey, jadi kita ambil kat sini pertama, buku matematik adalah X. Buku sejarah adalah Y. Jadi X campur dengan Y sama dengan 6. Ini bilangan buah buku. Okey. Kemudian kita masukkan duit dia. Berapa harga dia buku dia? Dia kata matematik kat sini harga RM20. Jadi 20X campur dengan 40Y sama dengan bila sebelah kiri pasal duit, sebelah kanan pun kena cerita pasal duit juga. Dia bagi apa? RM 160. Jadi kita ada 2 persamaan. Dalam 2 persamaan ni sekarang kita dah boleh buatlah persamaan serentak. Okey. Jadi serentak sebenarnya kita boleh kecilkan ni, tengok ni, boleh kecilkan persamaan ni. 0, 0, 0. Kita boleh potong dulu. 0, potong 0, potong 0. Kemudian 2, 4, 16. Sifir 2. Kita boleh kecilkan. Jadi saya akan jadikan dia semua ni saya bahagi 2. Kita bahagi 2, kita akan dapat apa? 2 bahagi 2, X. 4 bahagi 2, 2Y. 16 bahagi 2, 8. Yang ni turun ke sini. Nampak? Yang atas ni bawa tetap bawah dia. X tambah Y sama dengan 6. Ini kita kena buat jalan kerja panjang sikit lah sebab markah dia banyak 5. Jadi kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Ini namanya penghapusan. Nampak? Kita samakan. Kaedah penghapusan adalah kita samakan ana. Bila sama ana kita boleh tolak. Masa kita tolak ni kita akan dapat X tolak X habis. Yang tinggal 2Y tolak Y. 2Y tolak Y tinggal Y. 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi maksudnya Y tu sejarah. Sejarah 2. Okey. Jadi buku sejarah 2. Berapa buku matematik? Kita pakai X campur Y tadi. Oleh sebab itu X campur Y sama dengan 6. X campur 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 tolak 2 dapat 4 buah. Jadi matematik sama dengan 4 buah. Soalan minta cari hitung bilangan buku matematik. 4 buah. Jadi kita panggil dia kaedah penghapusan. Dan bawah dia warna biru ni penggantian. Penghapusan kat atas, penggantian kat bawah.
Okey. Penghapusan, langkah pertama kat sini, ini kita panggil penghapusan. Penghapusan kita buat macam mana? Pertama, kita kena samakan. Kalau saya buat ni 1x, ini 20. Buat kecilkan, kemudian bahagi 2. Jadi kita dapat benda yang sama. Bila dah sama, maksudnya kita boleh tolak. Bila dah tolak, kita akan dapat satu nilai yang baru. Nilai, salah satu nilai akan dapat. Dia akan dapat jawapan. Saya panggil. Kamu kena samakan dan tolak. Akan dapat jawapan. Okay, ini kita panggil dia kaedah untuk menyelesaikan persoalan serentak dengan kaedah penghapusan bawah penggantian. Okay, kamu boleh semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Ini mudah aja kan? Boleh saya rasa kamu dah biasa buat benda ni. Okay, ini tengok je lebih kurang kan. Okay. Kita tak pakai kaedah metrik. Kita pakai kaedah penghapusan. Okey. Kita masuk terus soalan seterusnya. Target boleh selesai hari ini. Oh, ada pula melekat warna-warni kat mission photostat ni dekat drum dia. Okey. Seorang juruteknik perlu memanjat tangga untuk membaiki lampu jalan seperti yang ditunjukkan pada rajah 2. Okey, tentukan panjang dalam meter tangga itu, seterusnya cari tinggi dalam meter tiang lampu itu. Okey, kamu akan nampak kat sini ada sudut, ada jarak. Jadi bila ada sudut dan ada segitiga, sudut ada segitiga bersudut tegak, theta. Jadi automatik kita gunakan topik kita adalah trigonometri. Trigonometri. Jadi trigonometri, apa benda yang penting dalam trigonometri? Kita tengok yang penting nombor satu adalah kita tengok cerita dia. Untuk bahagian ini adalah tan. Tan theta sama dengan apa? Opposite bahagi dengan adjacent. Opposite ni bertentangan. Ni sudut, ni depan dia. Depan dia kita panggil dia opposite, bertentangan. Okey. Yang paling panjang ni, kita panggil dia hypotenuse, paling panjang. Yang seorang lagi duduk sebelah dia, dia pergi corner, corner je tu. Ini kita panggil dia A, adjacent, bersebelahan. Formula dia tan opposite bahagi adjacent. Kamu hafal? So cah, bahasa Melayu kita baca. Toa. So maksudnya sin theta sama dengan O per dengan H. O bahagi H, sin. Cos theta sama dengan A per dengan H. A bahagi dengan H. Cos kan? Dan tan theta sama dengan O per dengan A. Okay. Biasanya dalam bahagian ni, nak cari panjang ni, biasanya kita akan pakai favorite, kita akan pakai tan. Sebab dia tak melibatkan apa? Hypotenuse. Okay. Tentukan panjang dalam meter tangga itu. Panjang meter tangga itu, seterusnya cari tinggi dalam meter tiang lampu itu. Dia nak panjang tangga. Kan? Jadi kena pakai jugalah panjang tangga, hypotenuse. Tangga adalah hypotenuse. Jadi kita boleh pakai apa? Bersebelahan dengan hypotenuse. Kita kena ambil juga cos. Cos ni kita gunakan untuk mencari panjang tangga. Kenapa? Ini O. Yang ini A. Yang ini H. Nak cari panjang tangga, kena pakai A dengan H. A dengan H maksudnya kita akan pakai cah. Saya keluarkan yang pertama. Jadi, cos theta, sudut dia 65 darjah. Sama dengan cah. Bersebelahan 0.75 per dengan H tangga dia. Okay, tukar tempat. Naik atas, turun bawah. Tukar tempat. Jadi H sama dengan 0.75 per cos 65 darjah. Okay, ini ambil kalkulator, kita tekan. Okay, kalau guna kalkulator, kamu tekan. Mudah dia kalau kita tekan guna bahagi saja. Sekejap.
Okey, ini saya pakai kalkulator saya. Tekan. Kat sini. Nanti saya tekan 0.75. Okey, kemudian saya pakai bahagi yang ini. Bahagi. Saya tak pakai per Pakai bahagi senang. Bahagi dengan cos berapa tadi? 65 darjah. Dapat jawapan tu nampak. 1.775. 1.775. Okey, saya bundarkan Jawapan kat sini 1.775 meter. Untuk apa? H adalah tangga. Kalau kita dah label dekat gambar rajah kita H, kita boleh jawab macam ni, H je. Tak payah tulis tangga. Kalau kita dah label kat situ dikira. Seterusnya cari tinggi tiang lampu itu. Tinggi tiang lampu kita kena cari O dulu. Cari O dulu. Jadi O kita pakai apa tadi? Pakai tan. Okey, tan 65 sama dengan O per dengan A. A kita sama tadi 0.75 yang ini nak cari O, yang bawah ni kita akan pindah ke atas. Jangan tukar tempat pula. Sebab kita nak cari O. Jadi yang ini kita bawa ke depan. Bila bawa ke depan, dia akan jadi darab. Naik atas. 0.75. Ni potong. Dapat O. Jadi itu direct tekan kalkulator je. 0.75 tan 65. Tekan 0.75 terus tekan tan je. Tan 65. Dapat 1.608. 1.608. Jadi kita akan dapat O dia sama dengan 1.608. Okey. Kat sini soalan dia nak apa? Tinggi tiang lampu. Belum dapat lagi. Kita baru dapat O. Tiang lampu. Jadi tiang lampu sama dengan 0.8 atas tu. Campur dengan O kita 1.608. Dapatlah jawapan kita kat situ. 2.408. Kalau kamu bunda kurang sikit 2.4, jawab 2.4, tak ada masalah. Sebab dia tak minta dekat soalan ni, tak bagi tahu pun berapa titik puluhan dia minta. Kita bagi saja. Okey, cuma kemahiran yang dia nak tengok adalah kemahiran pelajar menggunakan ini, trigonometri. Itu saja. Boleh Okey, kalau ada soalan. Ya. Kenapa guna cos 65 tak guna tan? Yang mana? Untuk yang mana? Ni cos 65 yang warna biru ni. Ini biru. Biru sebab kita nak cari tangga, Soalan suruh cari tangga. Tentukan panjang tangga dulu. Nampak? Bila nak cari panjang tangga adalah H. Yang kita ada apa? A. Jadi yang kita nak guna adalah A dan H, maksudnya kena pakai apa? Cah. Lepas tu kita pakai cos dulu. Yang kita dapat tu jawapan kita adalah panjang tangga tu. Boleh? Kalau nak pakai sin tak boleh cikgu? Pakai apa? Pakai sin. Sin. O tak ada. Kita tak ada O. Kalau tak ada. Kalau dia buat tan dulu kan, yang tan tu kan dia dapat O, lepas tu dia buat tu. Boleh. Kalau kamu buat yang ni dulu, kamu boleh pakai sin. Okey. Tapi kalau kamu nak buat yang tangga dulu, kamu tak boleh pakai sin. Sebab apa? Kita O tak ada. Kita tengok apa yang kita ada. Tapi kalau kamu buat yang ni dulu, tak ada masalah. Bila kita dah ada O, kita dah boleh pakai dah sin. Boleh? Boleh. Cuma yang pentingnya kamu boleh faham lah. Bila nak guna bila nak guna cah, bila guna tua ni, kita tengok apa yang kita ada dan apa yang ditanya. Okey. Pergi pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kat sini. Rajah 3 menunjukkan sebuah dewan makan yang berukuran 12 meter panjang dan 10 meter lebar.
yang dihamparkan dengan 9 bidang permaidani berbentuk bulatan. Hui, first time jumpa banyak permaidani bulatan ni. Diameter satu permaidani berukuran 1.8 meter. Okey. Permaidani ni saya keluarkan kat sini sebiji. Jadi dia punya diameter macam ni. Ujung ke ujung ni kita panggil dia diameter. Diameter dia kata 1.8. Jadi automatik kita boleh dapat apa? Jejari. Jejari sama dengan diameter bahagi 2. Sebab jejari tengah ke tepi. Kan? Jadi sama juga dengan 1.8 bahagi 2 dapat 0.9 jejari dia. Okey. Soalan dia kat situ, hitung luas dalam meter persegi kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permaidani. Jadi kita kena kira. Kita boleh buat jalan kerja macam-macam. Cuma saya akan guna jalan kerja satu-satu. Contoh, saya akan kira luas permaidani. Luas permaidani sama dengan luas bulatan. Luas bulatan formula kita pi J kuasa 2. Pi kita masukkan. Okey. Pakai 22/7 boleh. 0.9 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. (22/7). Kemudian darab dengan 0.9 kuasa 2. Jadi kamu akan dapat 891,350. Dia tepat kalau pakai pecahan. 891/350. Tepat. Kalau kita pakai ni perpuluhan kita bundar. Tapi nak pakai perpuluhan boleh, tak ada masalah. Ikut kalkulator bagi apa. Kalkulator saya bagi ni, saya biar ni. Okey. Jadi kita ada 9 permainan ni. Jadi luas, jawapan kita luas kawasan yang tidak diliputi itu adalah sama dengan luas lantai. Luas lantai. Tolak dengan 9 kali dengan luas permaidani. Okey. Apa luas lantai? Luas lantai 120. Sebab apa? 12 kali 10. Tolak dengan yang ini. Tekan kaki jadi 3 markah dia bagi. Bonus dia ni. 350. Yang ni sebab tu saya tengok yang Sabah ni soalan dia munasabah sikit. Sebab dia muasabah. Bila Sabah dia munasabah. 12 darab 10 tolak dengan 9 buka braket 891 per dengan 350. Jawapan akhir kita boleh bagi dalam perpuluhan, tak ada masalah. Kita dapat 97.09. 97.09 meter persegi. Okey. Dia mudah sebab apa? Unit dia tak ada masalah. Unit dia meter semua. Kecuali kalau dia kata satu benda ni dia bagi unit cm pula. Itu dia kena jaga orang betul-betul. Jaga-jaga unit dia kalau berubah. Okey. Yang ni mudah sebab apa? Unit sama. Formula dia luas bulatan je. Dia tak ada pakai sektor, tak ada pakai apa. Direct. Markah pun 3 saja. InsyaAllah. Okey. Jadi kita teruskan. Nombor 4. Okey. Nombor 4. Kita baca dulu soalan pelan-pelan. Harga rumah, ni macam pernah buat ni. Harga rumah 540,000. Deposit 10%. Belum. Kos guaman 8,500. Cukai 5,000. Bayaran bulanan 85,000. Okey. Kemudian apa tu? Sewa bulanan diterima 43,000. Harga jual 870,000. Bagi pinjaman 480. Dah macam buat akaun. Okey.
Berdasarkan maklumat di atas, kirakan nilai pulangan. Nilai pulangan yang diperolehi, tunjukkan langkah pengiraan yang lengkap. Okey. Harga rumah 500. Jadi kita kena tengok pulangan ni, kita kena kira dulu harga dia beli. Harga dia beli. Harga dia beli sama dengan, okey. First sekali kita tengok harga beli melibatkan apa? Harga rumah 540,000 kan. Okey, tapi dia tak bayar semua. Dia tak bayar 540,000 harga rumah ni. Dia bayar apa? Dia bayar 10% sahaja deposit. Jadi masa dia beli, first sekali dia bayar 10% deposit. Darab dengan 540,000. Okey, 10% dia tak banyak. Jadi 10% daripada ni adalah banyak juga ni, 10% daripada 540,000. Okey, iaitu dia 54,000. Ini dia bayar apa? Deposit. Kemudian kos guaman dia kena bayar. Kos guaman. Kos guaman sebanyak apa? 8,500. Dia kena bayar. Kemudian cukai belian kena bayar masa beli. Sebanyak 5,000. Okey. Kemudian bayaran bulanan tu maksudnya dia dah bayar sebanyak tu. Dia dah bayar sebanyak tu. Dia punya apa? Bayaran bulanan dia dah bayar. Okey. Jadi kita tengok. Yang ni dulu. Sebelum apa-apa kita kira dulu. Ini masa dia beli rumah. Kos. Masa dia beli dia bayar benda ni. Jadi kita campur ni dulu. Kita akan dapat 54,000 campur 8 dah terlebih ni. Ui banyaknya. 50,000 pula kan. Oh bankrupt amat ni. Terlebih kosong. Campur dengan 8,500 campur dengan 5,000. Okey, 67,500. Dia masa dia beli dia kena keluar duit banyak ni. 67,500. Okey. Kemudian bayaran bulanan yang dia dah bayar dengan sewa bulanan diterima. Okey, yang tu. Yang tu kira tu satu geng tu, jadi satu geng. Okey. Bayaran bulanan dia dah bayar bulanan sebanyak 85,000. Ini bulanan bayaran bayaran bulanan. Okey. Sewa diterima adalah sebanyak 43,000. Itu income dia. Itu income nanti Bayaran bulanan adalah berapa? 85,000. Okey. Kejap saya tengok dia punya ni. Okey. Bayaran bulanan dia dah bayar banyak ni. Kan? Sekarang baki dia punya loan tu adalah 482,000. Okey, baki dia punya loan adalah 482,000. Ni kat sini 540. Okey, tolak dengan 50. Ribu. 500. Oh, siap. Salah tekan calculator. Okey. Jadi kat sini bayaran bulanan dia dah bayar sebanyak 85,000 itu. Kemudian baki pinjaman. Tengok baki pinjaman,
Sebenarnya kalau kamu tengok harga rumah dia asal dia adalah 5400. Kemudian 540,000. Dia dah bayar 10% deposit. Bila dia bayar deposit, kita tolak deposit. Deposit dia dah bayar 10%, maksudnya 54,000. 54,000. Sepatutnya yang tinggal kat dia adalah sebanyak 486,000. Yang ni apa kita panggil dia? Yang ini adalah harga yang patut dia buat pinjaman. Sebab harga rumah banyak ni, deposit banyak ni, balance ni dia kena buat loan. Okey. Selepas dia bayar sebanyak 85,000 setiap bulan ni, kan? Kemudian dia punya baki pinjaman dia sekarang adalah apa? 482,000. Bagi pinjaman dia adalah sebanyak 482,000. Maksudnya kamu akan nampak dia bayar banyak-banyak pun baki dia masih lagi banyak. Sebab lebih dia adalah apa? Siapa punya? Bank yang ambil. Dia punya apa? Interest. Okey. Sekarang lagi itu dia dapat duit daripada sewa. Dia sewa bulanan. Sewa bulanan dia dapat sebanyak 43,000. 43,000 kan? Okey. Kat situ kan? Okey. Dan dia jual pada harga 870,000. Banyak dia jual. Jual 870,000. Okey, berapa dia punya untung dia kat sini? Tengok. Okey, kalau kita kira banyak agak dia dapat ni. Kan? Dia jual 870,000, 870,000. Okey. Kita tolak dulu baki duit dia punya baki pinjaman dia. Kan? Dia jual banyak ni, dia kena bayar baki pinjaman dulu. Tolak dengan baki pinjaman sebanyak 482,000. Dia bayar baki pinjaman dulu. Pinjaman 870,000 tolak dengan 482,000 sebanyak 388,000. Okey. Kemudian mula-mula dia beli dulu dia ada keluar duit. Mula-mula dia beli dulu dia ada keluar duit sebanyak apa? 67,500. Kita tolak lagi. Apa tu modal dia tu? 67,500. Tolak. Okey. Tinggal 320,500. Ini dia punya balance duit selepas dia jual. Okey. Lepas tu dia dah bayar bulanan sebanyak 85,000. Kita kena tolak lagi. Itu semua duit dia keluar kita tolak. 85,000. Dah bayar banyak tu. Tinggal sebanyak 235,500. Okey. Bawa ke sini. Kemudian dia dapat duit sewa, tambah. Itu income dia. Tambah dengan 43,000. Kita tak payah kira loan apa benda pun tak payah. Kita ambil macam ni je. 278,500. Okey. Yang ini kita panggil dia punya keuntungan. Keuntungan. Okey. Keuntungan daripada dia punya investment. Okey, cuma yang ini saya tak tunjuk sangat pengiraan lengkap dia lah. Yang lengkap dia ROI dia ada jalan kerja. Sekejap saya.
Sekejap Saya pergi ambil dia punya. Okey, maaf saya cari buku form 3 saya tak jumpa sebab ini topik tingkatan 3 ni. Bab 3 pelaburan Okey, saya akan buat lebih kurang lah boleh. Kita dah kira semua lebih kurang ni. Jadi kita dapati bahawa ini dia punya keuntungan keseluruhan dia 278,500. Jadi bila kita nak buat ROI, panggil dia nilai pulangan pelaburan nilai pulangan pelaburan sama dengan kat sini dia dapat untung last kali semua sebanyak 278,500. 278,500. Kita bahagikan dengan duit yang dia keluarkan masa nak beli rumah. Itu yang dia melabur banyak tu dia keluar duit. Mana dia keluar duit ni? Dia keluar duit yang ni je. Dia keluar. Okey. Dia keluar duit adalah ni. Sorry. Ni campur ni. Dia kena ambil Lupa pula ada bayaran tu. Campur duit yang dia telah keluarkan. Telah keluarkan adalah sebanyak 67,500 campur dengan 85,000. 152,500. Ini kita kira peratus. Darab 100. Okey, kalkulator 278,500 bahagi dengan 152,500. Okey. $183. Okey. Sama dengan lebih kurang 182,6. 182,6%. Maksudnya dia untung lebih kurang sekali ganda. Sekali ganda. Nanti kamu kena check balik lah. Buku teks tadi saya check. Masa saya tak cari tadi tak jumpa buku form 3 saya tu. Dia ada jalan kerja yang cantik lah. Tapi cerita dia macam tu. Kamu kena kira berapa untung dia selepas dia jual dah semua. Berapa untung dia kena bahagikan dengan dia punya modal investment yang telah dia keluarkan duit. Berapa banyak dia keluarkan. Okey. Itu kita panggil dia punya return of investment. Boleh Ini saya check sini. Saya akan saya muat semula bintang. Saya muat semula nanti. Okey. Boleh? Boleh. Boleh faham idea dia dah sebab saya tengok ni. Saya tak dapat dia berjalan kerja cantik. Jalan kerja dia cantik. Dia buat cantik jalan kerja dia. Tapi 4 markah saya buat lebih kurang macam ni lah. Okey. Kita tengok nombor 5 seterusnya. Nombor 5. Bab kira duit ni tak pandai kan? Rajah 5 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ORS yang dilukis pada satu satah kates. Diberi OS 13 unit. OS 13 unit ni Okey. Cari persamaan garis lurus PQ dan seterusnya cari koordinat pada P. Okey. Bila dia bagi 13 ni, dia ada sebab tau. Bila dia bagi 13 pada satu segitiga bersudut tegak, maksudnya kita kena guna apa? Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras. Yang kamu hafal biasanya. Sebab dia bagi ni 12, ini 13. Yang kamu kena hafal Pythagoras theorem senang. Yang pertama 3, 4, 5. Maksudnya 3 yang paling kecil, yang kedua 4, yang paling panjang 5. Kemudian 5, 12, 13. Maksudnya hypotenuse dia adalah 13. Ini kamu kena hafal. 2 ni adalah wajib hafal lah.
Ini selalu masuk exam. Okey. Kemudian 8, 15, 17. Yang ini jarang-jarang ada. Kemudian 7, 24, 25. Yang ini kalau tak hafal kena pakai calculator. Okey. Yang ini dua ni yang selalu masuk exam, iaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13 untuk Pythagoras theorem. Jadi kat sini kita ada 12, 13. Jadi seorang lagi automatik kita ada. Yang ni maksudnya yang ini 5. Dia kena lengkap segitiga dia 5, 12, 13. Cari persamaan garis lurus PQ. Cari persamaan garis lurus PQ. Seterusnya cari koordinat P. Okey. Bila dia suruh cari persamaan garis lurus PQ, formula kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Tapi kita nampak garis lari. Garis lari maksudnya apa? Kecurunan ini dan kecurunan ini adalah sama. Okey, kecurunan ni adalah kecurunan yang sama. Jadi macam mana kita nak kira kecurunan tu? Koordinat kita mana? Nah, kalau bila kita ada satu segitiga macam ni, kita tak payah pakai koordinat. Kita ada 5, kita ada 12, kita ada 13. Okey, untuk kecurunan macam ni, kita hanya ambil first kali M sama dengan kita ambil Y bahagi dengan X. Y kita 12. Per dengan X. X kita 5. Nampak? Kemudian kita kena letak positif negatif. Positif negatif dia senang je. Dia macam tangga. Kalau naik, positif. Kalau turun, negatif. Macam tu. Naik, positif, turun, negatif. Tengok. Yang ini apa? Turun. Bila turun maksudnya, M kita adalah negatif. Kalau naik, positif. Kita ambil apa? Y bahagi X. Okey? Jadi, boleh tulis kat sini akan jadi Y sama dengan negatif 12 per 5 X tambah C. Ini guna formula ni kan. Jadi nak cari C kena pakai koordinat yang terlibat dengan soalan. Soalan kata cari persamaan garis lurus PQ. Jadi kita kena ambil koordinat yang kita ada. Yang ada adalah Q. Jadi saya akan masukkan koordinat Q kat sini. Negatif 4, 26. Jadi ini X, ini Y. Masukkan. Jadi Y kita 26. Negatif 12 per 5. X pula adalah negatif 4 tambah C. Ambil kalkulator. Kalkulator. Ini. Senang Kira ambil. Kamu terus buat 26. Kemudian buat aja alpha calculate. Dia keluar sama dengan alpha calculate. Negatif 12. Kalau ada pecahan pakai per, kalau tak pakai bahagi pun boleh 5. Kemudian darab dengan negatif 4. Kemudian campur alpha X. Dia pakai X. Ni kita buat algebra. Jadi nak dapat X tu kita tekan shift calculate. Jawapan kita akan dapat 82 per 5. Okay, ini pakai calculator. Calculator kamu pun boleh pakai. Sama juga. Type SPG macam ni. Jadi C dapat 82 per 5. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan negatif 12 per 5X campur 82 per 5. Ini persamaan untuk apa ni? Untuk PQ. Soalan dia seterusnya dia minta apa? Cari koordinat P. Koordinat P kalau kau tengok gambar rajah dia adalah merupakan pintasan X. Pintasan X berlaku apabila koordinat kita P kita tak tahu tapi Y kita kosong. Jadi saya akan masukkan Y kosong kat sini. Kosong sama dengan negatif 12 per 5 X campur 82 per 5. Yang negatif pindah ke sebelah akan jadi positif. Sama dengan 82 per 5. 5 dengan 5 sama potong.
12 pergi ke bawah bahagi. X sama dengan 82 bahagi 12. Okay, kita ambil kalkulator. 82 bahagi dengan 12. Kita akan dapat kat situ sama dengan 41/6. Kan? X tu. Kan? X adalah 41/6. Jadi X tu siapa? Dia nak koordinat bagi P. Okay. Jadi koordinat bagi P. X kita 41/6 koma dengan 0. Dia pakai pecahan. Okay. Ada soalan? Tanya. Ini untuk persamaan. Yang tadi yang cikgu buat 3, 4, 5 yang ada 13 tadi. Yang atas ni. sikit. Ni. Itu apa dia? Itu Pythagoras theorem, teori Pythagoras. Bila kita ada satu segitiga bersudut tegak. Nampak? Kamu apa aja? Kalau yang ini 13, okay, yang ini 5, yang ini 12. Kiri kanan dia semua macam ni. Nombor dia 5, 12, 13. Dia boleh balik. Dia boleh jadi macam tu segi dia. 13, 5, 12. Ini adalah sifar Pythagoras theorem. 5, 12, 13. Okay? Dia sama juga dengan 3, 4, 5. Kamu boleh jumpa segitiga bersudut tegak yang mana panjang dia 3, 4, 5. Macam tu. Dua ni kena hafal. Senang kita buat. Kalau kamu tak hafal, kita kena pakai formula. Bila kita pakai formula, contoh macam soalan ni. Okay, tengok dia bagi kat sini kan. Kita keluarkan segitiga tu. Dia bagi sini 12, dia bagi sini 13. Ini tak tahu. X dia tak tahu. Jadi bila kita pakai Pythagoras theorem, formula dia adalah C, ni A, ini B, ini C. Yang paling panjang C. Formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. C kita 13 kuasa 2. A kita X kuasa 2. B 12 kuasa 2. Okay, bila kita pindah sebelah, kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Potong kuasa 2 jadi punca kuasa. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 25. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2 25, jawapan kita akan jadi 5. Sama. Itu kita hafal je. Dia tak panjang buat betul-betul. Jadi sebab tu biasanya lah SPM dia akan bagi nombor-nombor yang biasa. Biasa kita gunakan dalam buat Pythagoras theorem. Bila melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, boleh faham kenapa 5, 12, 13? Faham. Okey, yang lain tengok ni. Semangat gaya lurus boleh? Boleh. Okey. Jadi kita tengok seterusnya soalan nombor 6 6. Rajah 6 di ruang jawapan menunjukkan gambar rajah Venn yang tidak lengkap. Bina set R dengan keadaan set R adalah subset kepada set S. Okey. Seterusnya lorekkan R pelengkap. Dia bagi ayat dia suruh lukis. Perkataan dia apa? Bina set R dengan keadaan set R adalah subset kepada set S. Okey, apa maksud subset? Subset maksudnya adalah set di dalam. Set di dalam. Sub tu macam submarine, dalam laut. Submarine, di dalam. Okay. Jadi maksudnya kalau dia kata R adalah subset kepada S, maksudnya ayat dia apa? R duduk dalam S. R duduk dalam S. Maksudnya S tu kita buat besar. Ni S. Oh, S dah ada, sorry. S dah ada kat situ. Ini S. Dia nak apa? R adalah subset. Maksudnya yang kat dalam ni R. Ini maksudnya R duduk dalam S.
So R subset kepada S. Okey. Seterusnya soalan dia nak apa? Lorekkan R pelengkap. Apa maksud R pelengkap pula? R pelengkap maksudnya adalah bukan R ataupun tak nak R. Bukan R, tak nak R. Tutup R. Maksudnya kawasan melorek kita adalah kawasan luar. Ini mudah. Siap. 3 markah juga. Ini kita panggil dia. Pertama, R adalah subset duduk dalam S. Kemudian dia nak apa? R pelengkap. Pelengkap maksudnya bukan R. Ataupun tak nak R. Okey. Ini topik set. Topik set agak mudah jugalah. Boleh. Okey. Terus pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Lakar graf fungsi kuadratik berikut di ruang jawapan. Dahsyat soalan ni. Ini dia punya lakar graf fungsi kuadratik. Jadi untuk matematik nak melakar graf. Lakar graf kuadratik. Okey. Pertama, kamu kena tengok persamaan tu mesti dalam bentuk am. Ini dah bentuk am dah. Sebab bentuk am dia mesti ada kuasa 2, ada X, ada ni. A, B, C. Iaitu Fx sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini penting. Dia susun cantik Bentuk am. Bentuk am adalah AX kuasa 2 campur BX campur C. Kemudian nombor 2. Okey, nombor 2 kamu kena tengok pada A. Tengok dekat A. Kalau A dia positif, bentuk dia senyum. Dia akan bagi bentuk. Kalau A kita negatif, bentuk kita masak. Okey. Bentuk ni, bila tengok bentuk ni, kena tengok nombor 2, nombor 3 adalah paksi simetri. Macam mana dapat paksi simetri? Ada 2 cara. Okey. Cara yang pertama, biasanya kita guna kalkulator. Kamu faktor. Faktorkan, kemudian bahagi 2. Kemudian lepas faktor, campur dulu. Campur bahagi 2. Kita panggil purata. Okey. Faktor, campur bahagi 2 macam ni. Faktor macam biasa, kita guna kalkulator. Kalau kalkulator saya guna kalkulator. Dia pakai mod X kuasa 2. Kamu boleh pakai yang apa? Mod degree 2 tu. Mod degree 2. Kita masukkan A kita 2 kat situ. B 2 juga. C negatif 24. Yang kita akan dapat kat sini adalah negatif 4 dengan 3. Negatif 4 dengan 3. Jadi, bila saya dah faktor yang ini, saya dapati bahawa dia X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 3. Jadi macam mana dapat paksi simetri? Paksi simetri ini cara ni. Ini kita panggil faktor campur bahagi 2. Campur bahagi 2 maksudnya negatif 4 campur dengan 3 bahagi 2. Ini kita dapat paksi simetri tengah-tengah. Jawapan kita akan dapatkan itu negatif 1/2. Okey. Ini kita dah ada ni. Ni dah ada. Ini kita panggil dia pintasan. Masa kita faktor, kita akan dapat pintasan X. Itu dah cukup dah. Cukup dah. Okey. Cuma bila dapat macam ni, kita nak tahu juga dia punya maksimum nombor 4. Nilai maksimum. Nilai maksimum ni kita ambil daripada paksi simetri kita dapat ni. Paksi simetri negatif 1/2 ni masuk dalam Y balik. Jadi kita kena buat kira dia. Kalau X sama dengan negatif 1/2, berapa kita punya Fx, Y kita? Y sama dengan 2 kali 1/2 kuasa negatif kuasa 2 campur dengan 2 kali negatif 1/2 tolak 24.
Okey. Kita dapat kat situ. Kalkulator tekannya 2. Negatif 1/2. Kemudian kuasa 2 campur dengan 2 negatif 1/2. Tolak 24. Kita akan dapat negatif 49/2. Okey, ni dapat habis lah. Kan? Jadi yang langkah pertama kita buat paksi simetri dulu. Negatif 1/2. Kat mana negatif 1/2? Saya tandakan contoh dekat negatif 1/2 duduk belah kiri. Negatif. Negatif 1/2 sini lebih kurang saya buat. Negatif 1/2. Okey. Jadi kita punya kiri kanan tu mesti balance. Ni kiri kanan. Contoh kalau buat sini negatif 4, kamu kena buat lebar dia bagi sama. 3. Ni bagi sama panjang lebar dia. Maksudnya ni tengah-tengah. Paksi simetri tengah-tengah. Kemudian bentuk graf. Bentuk graf dia A dia positif. Maksudnya bentuk graf senyum. Dia senyum. Okey. Bila dia senyum, kat mana dia kena? Kat mana? Kita tengok paksi simetri. Paksi simetri kita kena dekat negatif 49/2 sini. Macam tu Tu kita buat graf lengkung dia. Kuadratik. Dia naik balik. Okey. Nampak? Tempat yang dia kena patut pintasan Y ni adalah C. Negatif 24. Titik paling bawah ni adalah koordinat dia adalah negatif 1/2. Negatif 49/2. Okey. Jadi kena ada apa? Kena ada faktor, kena ada paksi simetri, kena ada bentuk dan kena ada pintasan Y. Nombor 4 saya betul pintasan Y. Ada 4 benda. Okey. Cuba tengok ni, fahamkan kejap. Cikgu, pintasan Y tu mana dapat? Pintasan Y dia C. Ni. Dia persamaan. A, B, C adalah pintasan Y. Direct. Cikgu. Ya. Kan nak buat melengkung tu kan? Macam mana nak labelkan bagi tepat? Bagi tempat lengkung ni? Yang lengkung bawah tu. Okey, lengkung bawah ni kita agak-agak ya. Cuma masa kita buat lengkung, kita kena ambil daripada tengah naik, tekah naik. Maksudnya, kita tak buat lengkung dia macam ni. Lengkung kita tak buat macam ni. Kalau macam ni senanglah kan. Kita dapat apa? Kita ada kiri, ada kanan, ada tengah. Kita ada benda tu. Nampak? Kita ada dari kira, bawah dia lebih kurang kita tahu titik dia. Jadi kita akan balancekan lah. Ni naik. Ini pun naik contohlah. Lebih kurang macam tu lah. Kamu tarik. Bagi balance sama lah. Jadi kat mana kena pada Y, itulah titik kita panggil dia pintasan Y. Okey, saya akan bagi contoh. Tengok contoh. Kita ambil satu contoh. Kalau kat graf tu tak buat paksi simetri dengan nilai maksimum, boleh? Boleh. Boleh. Ada setengah tu dia terima juga. Sebab kamu kena tahu apa ni kita panggil dia pintasan Y tu kena tahu. Okey, ini saya tunjuk contoh soalan yang sama. Kamu tak cari pun paksi simetri. Okey, contoh bagus kamu tanya tu. Jadi ini fx sama dengan 2x kuasa 2 campur 2x tolak 24. Jadi maksudnya kamu hanya tunjuk apa? Yang pertama bentuk graf. Okey. Kemudian nombor 2 kamu kena tunjuk dia punya apa? Pintasan. Pintasan X dan pintasan Y. Okey. Tapi kamu kena ingat bila kamu buat pintasan X, kamu faktor. Pintasan X ni kita dapat melalui faktor.
Bila kita faktor, kita nak tahu tengah-tengah tetap kita kena teka. Tengah tetap kita teka. Cuma nilai maksimum kita tak tunjuk. Kan? Jadi automatik kat sini, benda penting dia tetap adalah paksi simetri. Pada tengah. Cuma kita tak dapatkan nilai ujung dia saja. Okey, contoh macam ni . Jadi bentuk graf kamu tahu, bentuk graf dia senyum. Kemudian faktor, kita tekan kalkulator, kita dapat faktor dia negatif 4 dengan 3 macam tu. Okey, jadi kita boleh teka tengah-tengah lah. Contoh teka tengah-tengah, kita campur ni kita akan dapat negatif 1/2. Betul je, kita teka. Kemudian dia bagi paksi, dia bagi siap lah. Dia bagi paksi macam tu. Okey, jadi kamu hanya perlu teka tanda 3 ekor ni memang penting. Negatif 4 lebih kurang lah, lebih kurang. Negatif 4. Okey, lepas tu tengah dia negatif 1/2, kecil je. Kemudian bila dapat ni dengan ni yang pakai jari yang bagi balance. Sebab dia kena balance. Balance sini 3. Okey. Kemudian yang ini best. Kamu kena tahu dia punya pintasan Y. Pintasan Y dia negatif 24 tanda je. Negatif 24. Jadi kita boleh tekalah sebab apa? Kita punya tengah-tengah sini. Bentuk kita senyum. Jadi dia kena datang, kena paksi ni dulu. Baru dia pusing balik. Kau tak logik. Boleh buat macam ni? Boleh juga. Tapi jangan silap ni. Kamu buat pusing kat sini, habis cerita. Tak jadi. Lepas tu kalau boleh kita nak tahu juga maksimum dia berapa, minimum dia. Boleh teka. Sebab yang penting ni 1, 2, 3. Benda ni betul. Boleh? Jom. Okey. Boleh? Cuba ambil soalan ni. Saya soalan ni kita try . Lakarkan graf, saya bagi yang mudah je kamu . Fx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 6x tolak 5. Okey. Ni tengok soalan ni. Ini graf negatif. Okay, cuba . Langkah pertama kita buat apa tadi? Bentuk graf. A kita negatif. Jadi bentuk graf kita cam. Bentuk graf kita mesti masam. Okey. Jadi kita boleh buat lakaran dulu. Lakar kita buat kat, jangan buat kat sini, jangan buat kat sini. Ni jangan usik lagi. Kita buat lakaran dulu. Graf masam, okey masam. Lebih kurang kat atas ni. Okey. Kemudian ambil kalkulator faktor. Ambil kalkulator faktor. Bila kamu ambil kalkulator faktor, kamu tekan, kamu akan dapat 15. 15. Jadi kamu potong dulu ni. Pintasan X nama dia. Kamu letak je. 15. Letak je. Jangan pindah sini dulu. Okey. Kemudian, bila dah jadi macam ni, kita kena tekalah tengah-tengah ni siapa? Macam mana dapat tengah-tengah ni? 1 campur 5 bahagi 2. 1 campur 5 bahagi 2. Akan dapat 3. Nampak? Okey. Bila 3 kat sini, maksudnya kosong kat mana? Kosong kat mana? Ni senang sikit. Kosong sebelum 1 kosong. Sini kosong. Kenapa kosong? Kosong adalah paksi Y. Bila paksi Y macam tu, kita kena teruskan ni. Balance balik. Ini kita panggil dia pintasan Y kita. Mana pintasan Y kita? Negatif 5. Nampak? Dah dapat benda ni, baru kita tengok kat gambar ni. Oh, kita dapat bentuk dia macam mana? Bentuk dia agak-agak cantik sini, tarik, buat bentuk dulu. Baru tanda. Sini kita tahu, sini 1, sini 5,
Sini negatif 5, dot, 3. Cantik cerita dia. Ini kita lakar dulu, kita try dulu. Buat. Boleh faham? Boleh. Kan? Ini lakaran, kena ada benda ni lah, kena faktor. Faktor, dapatkan paksi simetri, buat bentuk, lakar tu baru pindah ke tempat yang dia letak. Okey, yang ni saya buat terus je, saya tak ada lakar. Kita tengok soalan nombor 8 pula. Nombor 8 kat sini kita tengok, berikut merupakan bilangan soalan objektif matematik yang disediakan di beberapa buah stesen dalam sebuah pertandingan explorers matematik. Stesen A merupakan stesen pertama, stesen B adalah stesen kedua, dan begitulah turutannya sehingga stesen K. Jadi dia ada dot ni sampai stesen K ni. Okey. Buat kesimpulan secara umum, secara induktif, bilangan soalan bagi stesen ke N. Stesen ke N. So, nyatakan bilangan soalan yang berada di stesen G dan stesen K. Oh, dia punya cerita kan. Okey. Jadi, dia nak kita buat satu formula. Kalau kamu tengok cerita dia, formula dia adalah melibatkan kat sini 3, 5, 7, 9. Apa kamu nampak? Kan? Kita nampak. Stesen A ni kita panggil dia stesen yang pertama. Letak. Ini yang pertama. N dia sama dengan 1. Ini N dia sama dengan 2. Ini N dia sama dengan 3. Kena letak N. Soalan ni kena letak N. N maksudnya bilangan. Bilangan. Stesen 4. Okey. Kita buat kat sini. Jadi maksudnya N sama dengan 1. 2, 3, 4. Ni N. Okey. Jawapan yang dapat sebelah sini adalah sama dengan jawapan dia ni. Jauh saya buat kat tepi ni. Ini teknik macam-macam boleh buat kan. Saya dapat 3, 5, 7, 9. Okey. Jadi apa idea kita nampak yang pertama? Kan? Jadi N kita 1. 1 jadi 3. 2 jadi 5. 3 jadi 7. Dan 4 jadi 9. Jadi kita kena generate satu formula sebenarnya. Kita kena buat satu formula. Lepas tu kita bagi kesimpulan umum dia. Okey. Jadi saya ambil kat situ. Paling senang sekali. Kalau kamu tengok beza dia ni 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dia tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Boleh okey. Jadi kalau kita tengok, kalau formula dia kita buat ni tambah 2 tambah 2, ini tambah lah. Kalau tambah atau tolak dia formula yang sama biasanya kita boleh gunakan formula yang asal dia kat situ. Yang asal dia tambah dengan mula-mula dia 3. Lepas tu saya tambah dengan dia punya beza dia ni. Beza dia ni. Beza dia ni kita ambil kat situ adalah 2. Jadi kat situ saya ambil 2 kali N. Kemudian kita tolak balik dengan
D kita. Ni beza ni kita panggil dia sama dengan D beza. Tolak dengan 2. Itu formula kita lah. Nampak? Jadi kita akan dapat yang pertama. Formula dia macam ni. Terus kamu akan jadi apa? 3 tolak 2 dia akan jadi 1. Ini nak tunjuk cerita dia sekejap. 1 tambah 2N pertama. 1 tambah 2N. Saya nak cerita kamu ya. Okey, ya. Saya tukar. Pening kamu tak faham. Tak tak sekali ni. Okey. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Ni saya buat sekali. Kita nampak. Saya dapat idea macam mana bagi kamu ingat. Okey. Ini sama dengan, kita dapat dia dengan dia 3, 5, 7, 9. Jadi apa kita buat? Tengok dia punya beza dia. Beza dia sama. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Okey, jadi apa kita buat? Kita ambil ni dulu 2. Yang beza dia ni kita darab dengan N kita. 2 kali 1. 2 kali 2. 2 kali 3. 2 kali 4. Macam ni. Okey. Lepas tu kamu akan tengok dia punya apa? Sini 2 kali 1 nak jadi 3 tambah 1. Ni 2 kali 2 4 nak jadi 5 tambah 1. 2 kali 3 6 nak jadi 7 tambah 1. Kamu akan dapat dia punya kunci dia. 9 pula. Tambah 1 akan jadi 9. Jadi formula kita keluarkan adalah bersamaan dengan 2N campur 1. Okey, jadi kamu tengok kalau beza dia kat sini adalah tambah, macam ni cerita dia. Tolak pun sama. Lepas kita akan ambil dia punya D ni, kita panggil dia D. Darab dengan N dulu baru kita fikir berapa dapat dia. Nak tambah 1 ke tambah 2 ke tambah 3. Tak kisah. Macam mana? Boleh kita try. Ni soalan ni selalu ada ni. Kita kena cuba-cuba. Contoh kalau saya bagi kamu, saya bagi mula dengan 4. Kemudian 7. Kemudian 10. Kemudian 13. Macam mana kita buat? N sama dengan 2. N sama dengan 3. N sama dengan 4. Okey, macam mana kita buat formula? Okey. Dan kita dapati dia punya pola dia adalah dia tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nampak? Ini macam mana kita buat? Macam ni. Sama kaedah dia nampak. Kita ambil ni dulu, darab dengan N. Jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Sama nampak? Okey. Jadi terus kita tengok. 3 nak jadi 4. Maksudnya apa? Tambah 1. 3 nak 6 nak jadi 7. Tambah 1. 9 nak jadi 10. Tambah 1. 12 nak jadi 13. Tambah 1. Dia jadi macam tu. Boleh faham ke? Jadi jawapan ni macam ni ke cikgu? Jawapan dia lepas tu kita garis, kita buat formula. Formula kita maksudnya apa? 3 jadi 3. 1 2 3 4 ni apa? N tambah 1. Ini formula kita. Ini kesimpulan kita. Yang mana N kita adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk soalan ni. Ini untuk soalan kita ni. Maksudnya jawapan kita apa? Ini formula kita.
2n campur 1 bagi n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi atas tu ABC. Jadi kita kena sesuaikan. Okey. Jadi kat sini kita dapat ini kesimpulan dia. Itu nama kesimpulan. Kalau dia bagi siap-siap tu lagi mudah. Ini dia bagi macam ni. Kemudian soalan tanya apa? Seterusnya nyatakan bilangan soalan yang berada di stesen G dan stesen K. Kita hanya perlu tahu G tu n dia berapa, n ke berapa. Jadi kita kira ABC lah. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya 7. Ini maksudnya G, stesen G, n sama dengan 7. Jadi jawapan kita, berapa dia punya soalan? 2 kali 7 campur 1 sama dengan 15. Nampak? K macam mana pula? Stesen K. Stesen K maksudnya N yang ke berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11. Yang ke 11 maksudnya kita kena buat 2 kali 11 campur 1. Dapatlah 23. Itu jawapan penuh dia. 4 markah. Okey. Ini masa nak buat tadi, masa nak buat pola tu yang pening sikit. Oh, kiranya jawapan dia tak payah buat ayat lah. Dia tak payah ayat. Dia tak payah buat ayat. Dia macam ni je. Itu kita panggil dia secara induktif. Secara induktif kita panggil dia secara induktif. Induktif. Secara induktif biasanya kita buat satu formula yang ada N. Ada huruf N dalam formula tu. Itu maksudnya secara induktif. Tapi soalan dia macam ni cikgu. Kiranya jarak antara 3 ke 5 tu memang sama lah. 2, 2, 2. Ada yang tak sama. Ada Boleh? yang 3, 4 pun ada. Ada. Dia boleh Kalau buat suka hati. Dia suka hati dia buat. Dia suka hati dia buat macam mana. Contoh dia bagi macam batang macis. Batang macis contoh dia buat macam ni Okay, ni contoh. Kemudian nampak ada segi 4 macam tu. Kemudian dia bagi contoh ni. Dia susun pakai batang macis. Dia bagi macam tu. Nampak? Jadi ini kita kena ubah soal kita buat. Ini maksudnya N kita yang 1. Ini N kita yang kedua. Ini N kita yang ketiga. Kita try. Kita susun. Jadi N sama dengan 1. Cara dia sama saya buat. N sama dengan 2. N sama dengan 3. Nampak? Dan yang ini ada berapa? Ada 4. Sama dengan kita 4. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dapat tadi jawapan tadi 7. Okey, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dan seterusnya lah dia susun. Nampak? Jadi kat sini kamu dah reti buat dah, betul tak? Cuma dia tak bagi dalam bentuk tadi. Dia tak bagi nombor. Dia bagi apa? Gambar rajah. Dia boleh buat segi 3, suka hati dia. Dia macam ni, macam nak buat formula, ingat lagi? Kita tengok dia punya beza tu, sini 3, sini pun 3, ni senang. Kalau beza dia sama, senang. Terus kamu ambil 3, letak dia dulu. Darab dengan 1, 3 darab dengan 2, 3 darab dengan 3. Kemudian kita hanya fikir, 3 nak jadi 4, tambah 1. 6 nak jadi 7, tambah 1. Bila cantik tu, okey, betul tu. Okey. Yang susah dia, Beza. boleh nampak soalan dia? Kalau ada yang beza tu, jarak yang berbeza tu macam mana cikgu? Jarak yang beza. Contoh macam ni lah. Saya ambil macam ni. Contoh kalau asal mula-mula dia bagi contoh 5. Kan? Kemudian dia tambah 1 jadi apa? 6. Lepas tu dia tambah 2. Contoh tambah 2 jadi 8. Kemudian dia tambah 3. Dia jadi sini apa? 11. Kan? Contoh.
Jadi kita perlu buat N. Dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Jadi idea kita macam mana kita buat? Okay. Jadi kat sini, nombor-nombor ni, 1, 2, 3 ni, kita kena letak sama kat kaedah dia. Ni kamu ambil, kamu letak je 1 dengan N. 2 dengan N. Nampak? Ni letak je. Letak je. Okay. Yang ini, kita akan letak berapa ni? 3 dengan N. Nampak? Ini akan jadi, kamu akan nampak pola dia. Okay. 1 nak jadi 5. Ini kita tambah dengan, betul, tambah dengan 4. Okay, yang ini 4 nak jadi 6 tambah 2. Kita try guna teknik tadi. 9 jadi 8. Oh, tak boleh. Dia jadi tolak. Ya, 1. Kita bukan dia tambah tak ini. Kita kena darab dulu. Ni dia, kalau jumpa macam ni susah lah jumpa soalan dia. Sebab dia punya ni tak sama. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Sekejap. Tengok. Ni tolak 1. Yang ni kalau 4 kali 4. Jadi 11 tolak 5. Oh, ini tak boleh ni. Soalan macam ni dia mungkin tak ada kot. Sebab kamu matematik dia banyak formula ni. Dia tak boleh lah mungkin macam ni. Dia mesti sama juga soalan dia. Mesti macam ni kak. Oh, boleh jadi. Kecuali dia bagilah. Dia bagi. Tak boleh. Dia tak boleh soalan tu. Tambah 1, tambah 2, tambah 3 tu tak sesuai dengan matematik. Sebab dia panjang juga dalam kerja nak kena buat tu. Jadi mungkin kamu dia keluar macam ni, penambahan dia mesti sama. Dia tak letak sama. Saya reka-reka soalan tu tak jadi. Cancel soalan reka-reka tadi. Kan? Jadi kita target soalan macam ni lah. Macam ni. Dia macam ni, dia lebih kurang macam ni lah. Soalan dia, yang beza dia mesti tambah atau tolak. Tambah atau tolak. Dia tak boleh lain. Boleh? Okay? Nanti kalau jumpa soalan flat plate ni, kamu tunjuk kat saya. WhatsApp saya macam mana. Okay. Teruskan sikit lagi. Tengok. Nombor 9.
Nombor 9 ni kebarangkalian. Barangkalian ni kita dah buat hari tu. Lebih kurang. Lebih mudah je. Sebab dia ada kotak nak kena isi. Kalau dia tak ada kotak macam ni, gambar rajah pokok ni, kena ingat lah macam mana nak buat. Sebuah beg mengandungi 4 biji guli biru. Jadi biru ada 4 biji. Merah ada 3. Jadi semua sekali ada 7. Okay. Sebiji guli dipilih keluar secara rawak dari beg itu. Dan warna dicatatkan. Kemudian guli itu dimasukkan semula. Ini maksudnya apa? Tidak ada perubahan pada bilangan. Sebab ini dia kata ada pengembalian. Dia pulangkan. Selepas itu satu lagi guli dicabut keluar secara awak. Kemudian dicatatkan. Maksudnya dia ambil, dia tanda, dia letak balik. Jadi bilangan ni tidak akan berubah. Lepas tu kamu tengok. Ni 4/7 untuk dapat biru. Kan? Jadi untuk dapat merah adalah 3/7. Merah 3/7. Sama juga kat sini. Biru masih lagi 4/7. Sebab apa? Dia tidak ada perubahan. Sebab dia letak balik. Sebab sama. 4/7, 3/7, 4/7. Jadi semua bonus. Dia suruh isi ikut je. Okay. Soalan dia kat sini. Lengkapkan gambar rajah pokok pada ruang jawapan. Seterusnya cari kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli adalah sama warna. Sama warna maksudnya kita ambil kat sini. Apa yang sama warna? Maksudnya BB atau tambahan BB atau MM. BB atau MM. Itu kita ambil dia sama warna. Dan kita ambil BB maksudnya B yang pertama 4/7. B yang kedua pun 4/7. Campur M 3/7. M yang kedua pun 3/7. Dapat jawapan, tekan kalkulator, selesai. Kan? 16 campur 9 25. Betul ke? $25 per dengan 49. Ni mudah aja ni. Okey. Kita tengok satu lagi Satu lagi. Kalian mudah boleh buat, insya-Allah boleh buat. Yang ini. Yang ini saya akan bagi lakaran Saya tak bagi jalan kerja penuh lah kat kamu. Lakaran saja. Kamu try buat nanti Tengok. Nombor 10 dia nak apa? Dia bagi gambar semua. Lukis dengan skala penuh plan. Nampak? Dia nak plan saja. Tapi biasanya kita check dulu ada tak maklumat yang tidak ditandakan dekat gambar rajah. Sebuah pejal bentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 ABCD dan sebuah kuboid terletak di atas serta ufuk. Permukaan ABHG ialah kerata rentas seragam. Bagi prisma tegak, segi 4 tepat ialah satah condong dan segi 4 tepat ialah satah mengufuk. Jadi dia tidak ada maklumat tambahan, tak ada nombor, kita nampak tambahan. Kita buat plan. Plan, kalau kamu tengok betul-betul langkah pertama kamu lukis lantai ni, lantai ni. Ni lantai. Tengok betul-betul gambar rajah lantai ni. Tengok lantai dia. Tu lantai dia, plan. Okay, kita buat, masa kita lukis, kita kena lukis bagi betul lah. Kan? Ini 7 kali 5. Kita buat kotak betul-betul. Ukur betul-betul 7, 5. Ukur betul-betul. Kemudian kotak atas dia apa? Kotak atas ni 3 dengan 3. Kan? 3 dengan 3. Betul Kita kira kejap. Oh bukan 3, sorry. 3 dengan ni 4. Sebab yang ini panjang dia 7. Sini 3. 7 tolak 3 tinggal 4. Kan? Ini 3, 4. Jadi, letak atas dia. Yang mana? 3 kali dengan 4. Atas dia. Okay. Kemudian dah siap lantai, kita kira bumbung. Bumbung kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Ada 3 bumbung. Jadi yang kita dah lukis baru 1, 2. Jadi atas selesai. Yang bawah ni kena bahagi 2. Bila kita bahagi 2, kat mana dia bahagi? Betul-betul ngam-ngam dekat bucu ni. Kita pun bahagi 2 terus. Dapat plan. Siap. 1 je. Tapi kena lukis betul lah.
Lukis betul-betul. Yang mana yang ini 4, yang ini 3. Ambil baris, lukis betul-betul, kamu akan dapat 4 markah. Cuma langkah pertama untuk plan lantai dulu. Lepas kamu buat lantai, kira dia punya bumbung. Dah. Cukup. Boleh? Boleh. Okey. Kan? InsyaAllah lah. Kamu try lah buat. Nanti tengok macam mana. Untuk soalan Sabah ni. Kan? Untuk bahagian A lah. Bahagian A 40. Jadi tadi kita tengok ada 2-3 soalan yang agak sukar. Lepas tu saya bagi tahu awal-awal kamu. Kita target 30 markah daripada 40. Kan? Cuba dapatkan 30 markah daripada 40. Okey? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam kepada kawan-kawan yang lain. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ego. Sama. Baik.